Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Sofi bin Ismail, nombor metrik 276572. Di sini saya akan menerangkan berkaitan dengan khusus pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. Okey, untuk pengenalan, kajian ini menunjukkan perubahan yang berlaku dalam pekerjaan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ketika ini. Pengurusan sumber manusia berperanan sangat penting untuk membantu pekerja dalam menggunakan platform digital bagi melakukan kerja harian dan terus menyokong organisasi untuk meneruskan proses perniagaan. Okey, pengurusan sumber manusia berfungsi juga sebagai medium pelaksana dalam organisasi bagi membantu pekerja dengan lebih berkesan dalam misi untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Okey, seterusnya pengurusan sumber manusia juga berperanan untuk membuat keputusan di peringkat yang tertinggi. Dalam menangani permasalahan ketika pandemik COVID-19 ini, pengurusan sumber manusia memfokuskan dalam transformasi digital dan kerja jarak jauh. Platform digital ini menjadi peranti utama dalam pekerjaan semasa pandemik COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan pekerja menjadi tertekan dan merasa tidak bersemangat untuk bekerja dengan lebih baik. Pengurusan sumber manusia juga perlu memainkan peranan dengan sentiasa memberikan galakan dan motivasi kepada setiap pekerja. Okey, perbincangan topik dan subtopik yang dipilih. Okey, penekanan diberikan kepada peranan pengurusan sumber manusia dalam transformasi digital. Yang pertama iaitu sistem pengurusan sumber manusia yang baru. Krisis pandemik COVID-19 ini menyebabkan berlakunya perubahan yang sangat jelas di seluruh dunia, terutamanya dalam sistem pengurusan sumber manusia. Hal ini menyebabkan peningkatan transformasi digital di semua syarikat dan pekerja. Dan di sini perlunya kemahiran yang tinggi dalam menggunakan teknologi untuk menjalankan tugas bagi mereka yang bekerja secara jarak jauh. Platform digital ini juga dapat memudahkan pekerja untuk melakukan tugasan dengan sewajarnya serta saling mendorong organisasi agar dapat membudayakan transformasi digital ini dengan perubahan yang berlaku sekarang. Okey, kemudian yang kedua iaitu dengan meningkatkan kemahiran pekerja. Pekerja mestilah mempertingkatkan dan mempelajari kemahiran baru ini untuk menunjukkan kemampuan kerja mereka. Kemahiran menggunakan platform digital sangatlah penting untuk mengukur kebolehan seseorang pekerja menggunakan teknologi yang canggih dalam organisasi. Okey, kemudian pengurusan prestasi dalam talian. Pengurusan sumber manusia mestilah menolong setiap pekerja bagi meningkatkan kemahiran digital dan mengembangkan bakat mereka dengan menyediakan sesi latihan dalam talian. Sesi latihan dalam talian ini dapat memudahkan mereka untuk terus komited dan sentiasa memenuhi piawaian yang telah ditetapkan dan sentiasa menghapuskan kesan negatif mengenai penggunaan sistem digital. Okey, dan yang terakhir, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Tekanan terhadap pekerjaan dapat mempengaruhi prestasi setiap individu. Bagi mengatasi masalah ini, pengurusan sumber manusia haruslah menangani masalah tersebut melalui kaedah mengatur kerja yang lebih fleksibel dan sentiasa memberi motivasi yang baik pada setiap pekerja. Okey, yang seterusnya metodologi dan dapatan kajian. Tujuan penyelidikan kajian ini dilakukan adalah untuk memahami kesan krisis pandemik COVID-19 terhadap pengurusan sumber manusia, digitalisasi serta keseimbangan kerja dan kehidupan. Kaedah pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka secara berstruktur dengan pakar-pakar memberikan pendapat, pemikiran dan refleksi seorang pakar. Seterusnya, prosedur untuk mengumpulkan data primer daripada semua pakar. Yang pertama melalui kaedah temu bual para pakar.
Kaedah temu bual pakar merupakan cara pengumpulan data yang paling utama untuk kajian ini. Pemilihan pakar berdasarkan kaedah persampalan serta persetujuan dan berdasarkan ciri-ciri mereka. Ia dianggap cara yang efisien dan tertumpu pada pengumpulan data serta cepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Antara ciri-ciri pemilihan menyebut pakar harus memiliki pengetahuan kepakaran dalam bidang sumber manusia serta memiliki pengalaman kerja yang luas dengan mana-mana organisasi mengenai masalah sumber manusia. Yang kedua adalah persampalan. Ukuran bagi persampalan bertujuan sebagai salah satu kaedah persampalan, bukan kebarangkalian yang banyak digunakan serta bergantung kepada konsep yang tepu. Okey, yang ketiga adalah melalui garis panduan temu bual. Temu bual dilakukan secara langsung melalui kaedah dalam talian. Temu bual separa berstruktur mengikuti garis besar yang serupa serta memungkinkan untuk membandingkan data dan menjaga temu bual dalam batas topik. Okey, yang terakhir adalah analisis data. Bagi menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui temu bual, maka ditafsirkan dan dianalisis dengan pendekatan analisis kandungan kualitatif. Analisis sistematik merangkumi konsep, tema dan kategori yang berasal daripada data yang telah dibincangkan. Okey, kemudian dua cadangan untuk membaiki isu yang dipilih. Okey, yang pertama, jadual kerja yang fleksibel. Bagi setiap pekerja dalam menyesuaikan diri bekerja semasa pandemik COVID-19 ini sangatlah memberi kesan yang besar kepada pengurusan sumber manusia untuk mengurus pekerjaan dengan sewajarnya. Pengurusan sumber manusia perlu menangani tekanan kerja terhadap pekerja yang meningkat disebabkan oleh kerja jarak jauh ketika kerja dan sepadan bersama keluarga. Bagi menangani masalah ini, pihak pengurusan sumber manusia perlu menyediakan jadual yang lebih fleksibel untuk membantu pekerja dalam melakukan pekerjaan yang lebih berkesan. Hal ini membolehkan mereka sentiasa bersemangat dalam melakukan pekerjaan harian walaupun melakukan kerja dengan jarak jauh. Selain itu, pihak pengurusan sumber manusia perlu membuat satu dasar dan sistem prestasi yang bersesuaian untuk memastikan bahawa pekerja memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Okey, kemudian melalui cara memberikan latihan kemahiran digital. Bagi menangani isu transformasi digital, pihak pengurusan sumber manusia juga perlu mengambil penekanan penting dengan cara memberikan latihan berkaitan kemahiran digital untuk semua pekerja secara berperingkat. Ini membolehkan semua pekerja tidak akan terasa tertekan dan sentiasa berusaha untuk melakukan kerja dengan lebih baik. Kemahiran digital sangatlah penting untuk dikuasai semasa pandemik COVID-19 ini kerana penggunaan digital semakin meningkat bagi mereka yang bekerja secara jarak jauh pada ketika ini. Dengan memberikan latihan kemahiran digital ini, maka para pekerja akan dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka serta mewujudkan budaya organisasi untuk menyesuaikan diri dengan digitalisasi dan menjaga keseimbangan kerja serta kehidupan untuk menjaga kesihatan, motivasi dan kecekapan kerja.